Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Sepetra. Pada video kali ini kita akan buat unboxing screen monitor saya. Okey, kotak tu ada dekat bawah ni. Okey, jom. Tada! Inilah dia, LG 34 inci ultra wide screen. Right, okay. Tanpa melengahkan masa, jom kita buat unbox. Right. Okay. Balik. A few moments later. Alright, okay. So kita buat unbox. Alright. Maaflah, saya tak ada pisau unbox. Pisau ni je ada kat rumah So boleh dah. Apa boleh janji boleh potong. Yang gila-gila. Tada! Kita ada screen dah. Sebenarnya screen tak ada belakang ni. Saya akan buat review bersama dengan anda macam mana setelah lama saya pakai screen ni. Okay, let's go! Alright, Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Sepetra. Alright, pada video kali ini macam seperti saya beritahu tadi, saya akan berkongsikan dengan anda macam mana experience saya menggunakan screen monitor ultra wide yang ada di belakang saya ni. Okey, untuk pengetahuan ini untuk pengetahuan anda semua ini adalah model LG iaitu 34WK. Okey, model adalah 34WK650. Okay, yang bersaiz 34 inci ataupun dia punya dimensi dia adalah 187 cm daripada hujung ke hujung skrin. Okay, setelah menggunakan dia untuk beberapa bulan, dan bagi saya ini adalah satu monitor yang memang sangat bagus untuk saya punya ni lah. Okay, dan dekat sini juga saya akan sharekan apa sebenarnya kebaikan monitor ni dan kenapa dia adalah sangat-sangat bagus. Okey, untuk pengetahuan semua, ada pelbagai jenis brand dekat luar sana yang menghasilkan monitor berbentuk widescreen. Widescreen adalah monitor yang dia agak panjang melebar berbanding dengan yang dulu yang kita ada macam kotak tu tapi tak, sekarang kita ada widescreen. Widescreen bermaksudnya dia adalah wide. Dulu dia punya ratio ataupun nisbah ke lebaran dia adalah 16:9. Tapi sekarang ni dia dah pergi kepada 21:9, lagi panjang. So jadi monitor yang saya ada ni 34WK650 ni adalah monitor ultra wide. Dia bukan wide dia adalah ultra wide. Ultra wide ni adalah dia mempunyai nisbah ratio 21:9. Kalau ikutkan 21:9 ni adalah ratio yang di mana kita tengok dalam panggung wayang. Itu adalah size ultra wide 21:9. Apa kelebihannya pakai ultra wide berbanding dengan wide ataupun screen ataupun monitor yang ada dekat luar? Okey, kalau macam saya, bagusnya menggunakan screen ultra wide ini kenapa? Saya ada banyak space apabila saya nak melakukan kerja-kerja editing video, nak buat graphical ataupun saya nak letakkan 2-3 screen pada satu section yang sama. Okey, macam for example, saya boleh buka satu screen di sini dan satu screen saya boleh letak sebelah kiri, dan saya boleh adjust supaya saya dapat tengok dua-dua Windows dalam satu masa yang sama. Okey. Yang keduanya, penggunaan widescreen ni dia memudahkan dan mempercepatkan pekerjaan lah.
sikit je sebenarnya, tak banyak. Tapi bagusnya saya dapat tengok keseluruhan. Jadi tak payah saya nak scroll dan sebagainya lah. Maksudnya kita dah jimat masuk untuk scrolling dan viewing angle dan sebagainya. Okey. Untuk pengetahuan you guys, model yang saya ada ni 34 WK650 ni, ini bukan curve. Ini adalah flat. Okey, dia direct flat dan dia bukan curve. Dia ada dua jenis kalau you guys nak beli. Satu yang curve, satu yang flat. Dan saya punya flat, dia bukan curve. Okey. So, ada kelebihan pakai curve, ada kelebihan pakai flat. Kalau flat, kita akan nampak dia cantik je. Okay, kalau curve, you guys akan nampak dia punya macam skrin tu menutup lah sebenarnya. Okay, tapi saya lebih prefer pada flat sebab saya nak tengok skrin tu cantik, design dia punya simetri dia memang sangat-sangat cantik. Okay, so apa kelebihan model yang saya ada ni? Kelebihan yang ada dekat model saya ni, dia ada 3 input setting. First, dia ada 2 HDMI 1, HDMI 2. Lepas tu dia ada earphone ataupun jack untuk kita dengar sambung direct pada earphone. Dan lepas tu dia ada satu iaitu DisplayPort. Okey, ada DisplayPort. Dan DisplayPort ni kita boleh gunakan untuk cucuk masuk dalam PC. So jadi saya ada 2 input. Saya boleh cucuk saya punya PC dan saya boleh cucuk dalam satu lagi devices. Maybe PS4 ataupun Xbox, dan juga saya punya telefon dan juga saya punya iPad menggunakan kabel HDMI. Dan bagus juga skrin ni didatangkan sekali dengan speaker di bahagian bawah. Bawah skrin tu datang dengan speaker, jadi bila kita on, kita boleh adjust dia punya sound, leveling sound, dan juga dia ada dia punya jenis-jenis sound. Apa lagi kelebihan yang ada dekat skrin ni adalah dia mempunyai beberapa jenis mode. Okey, dia ada mode basic, dia ada mode cinema kalau yang jenis suka tengok cinema. Ada mode HDR, dia support HDR 10+, okey, ataupun HDR punya mode, dan dia ada gaming punya mode. So jadi apabila saya main game, saya boleh tukar kepada gaming punya mode dan dia akan dapatkan lebih detail dalam gaming punya sistem dan sebagainya. Okey. Kalau untuk pengetahuan you guys, kenapa saya memilih skrin ni, disebabkan saya untuk memudahkan untuk saya buat design, untuk saya menghasilkan editing dan sebagainya. Monitor ni sangat bagus sebab dia ada viewing angle yang sangat cantik dan saya suka, dan senang placement dia kena dengan saya punya size meja. Dan bagusnya sekarang ni dia punya control dia untuk kita nak knob tu adalah di bawah skrin. So saya boleh tekan dan dia on, dia akan terus masuk ke dalam menu. So tak payah saya nak meletakkan atau menggagau dekat belakang skrin seperti skrin-skrin yang lama. Okey, untuk tukarkan pada menu dan sebagainya. Okay. So pertama, suggestion saya ataupun pendapat saya yang patut ada wide, ultra wide screen ni adalah, first adalah designer, orang yang suka kaki design, nak design dan sebagainya. Kedua adalah programmer, sebab programmer memerlukan satu Windows untuk program, satu Windows untuk dia punya info, dan satu Windows untuk dia punya reference. Okey, so dia perlukan boleh tengok serentak, nampak dia punya tu macam mana. Okey. Dan ketiga adalah pemain ataupun video gamers lah, games ataupun gamers ataupun PC user, tapi more specific on kepada gamers. Kenapa saya kata gamers? Sebab gamers memerlukan skrin yang sangat besar dengan view angle yang sangat besar. Kelemahan yang ada pada skrin ni, dia bukan nak kata best 100%, tak. Dia ada kelemahan juga. First, kelemahan dia adalah dia punya sound tak berapa bagus. So jangan you guys nak mengharapkan bila kita dapat this kind of punya screen ni, dia punya sound dia walaupun dia datang dengan speaker. Nope, you guys tak akan dapat. Itu adalah first dia punya tu. Okay, nak tak nak you guys kena dapatkan extra earphone, ataupun you guys dapatkan you guys punya own personal speaker. Yang kedua adalah dia punya lebar dan kebesaran dia membuatkan anda apabila kita nak buat kerja, dia akan jadi macam ni. Macam ni. Sebab dia punya flat. Tapi jika kalau you guys beli yang curve tu dia punya movement of kita punya mata tu lambat lah. Maksudnya kurang lah berbanding dengan ini. Saya nak tengok macam ni, kena macam ni, atau saya nak tengok macam ni, dia kena macam ni. Alright. Okay. So recommendation saya, kalau you guys perlukan screen wide, you guys boleh dapatkan ni 34, dan rasa nak lebih besar lagi, you guys boleh dapatkan lebih besar. Ada size yang lebih besar daripada ni sebenarnya, okay? Iaitu 43 inci. 43. Okay, 43 inci. Tak 43 inci, 49. Asalnya 43 ke 49? Tak tahu kot. Nanti cuba you guys check, tengok kat situ. Okay, itu saja untuk video saya unboxing pada kali ni. Tak ada benda saya nak cakap lebih. You guys boleh try out. Benda ni bukan boleh main-main pun kan. Just tengok macam tu kan. Okay,
Boleh try out dekat kedai dan dapatkan dia punya feel. Tapi saya beritahu memang sangat besar. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you guys. Assalamualaikum.